Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ini surah yang ke-64 iaitu surah At-Taghabun. At-Taghabun iaitu kesalahan yang dinyata ataupun kerugian yang dinyatakan, kerugian yang jelas. Dia juga merupakan surah infak. Kita baca, semoga Allah memberi kefahaman kepada kita dan istiqamah untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd. وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم wa ilaihil masir. Alhamdulillah. Surah At-Taghabun iaitu suatu surah, termasuk surah yang ke berapa daripada 10 surah serangkai tersebut. Dia merupakan yang ketujuh dah. At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, yang ketujuh lah. At-Tahrim habis. At-Taghabun. Dianya walaupun surah mengenai infak, dia ada juga ceritakan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni satu surah yang membincangkan bab perkara-perkara mengenai tauhid. Surah At-Taghabun dipecahkan kepada dua bahagian. Ayat 1 hingga ayat 13 surah mengenai tauhid. 14 kepada 18 mengenai infak. Maknanya infak ialah merupakan suatu cara untuk mengukur tahap ketauhidan seperti mana yang Allah bincangkan, terangkan dalam ayat 1 hingga ayat yang ke-14. InsyaAllah kita cuba selesaikan petang ni. Cuba kita laju sikitlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Fil ard. Telah bertasbih kepada Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang di langit dan apa yang di bumi. Maka memandangkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, segala makhluk yang Allah ciptakan di langit dan di bumi adalah sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni segala makhluk tersebut mensucikan Allah daripada ada makhluk-makhluk lain, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak ada makhluk-makhluk lain yang mempunyai sifat-sifat atau mempunyai kudrat atau mempunyai ilmu sebagaimana ilmu Allah, kudrat Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya segala makhluk tadi hanya mensucikan Allah saja daripada menyamai makhluk-makhluk yang lain. Lepas itu walahul hamdu, dan baginya lah segala kala pujian. Di samping mensucikan dia, memandangkan Allah saja yang buat segala sesuatu, maka makhluk tadi juga memuji dia, hanya dia saja yang ada sifat-sifat
esa semacam itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang mempunyai kuasa atas segala sesuatu. Itu seperti mana ayat ni pengulangan semula. Maknanya Allah memperkenalkan diri dia dan makhluk-makhluk lain sentiasa mentasbihkannya. Kenapa? Nak bagi ibrah kepada kita manusia. Wahai manusia, jangan kamu sombong. Selalulah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana makhluk-makhluk lain yang lebih hebat, yang lebih kuat, lebih besar daripada kamu pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, Allah buat dalil akli dia. Dalil akli dia kenapa perlu manusia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu manusia memuji Allah Subhanahu wa taala? Kerana huwallazi khalaqakum, dia sahaja yang telah menciptakan kamu. Tidak ada makhluk-makhluk lain yang mempunyai kuasa ataupun kudrat boleh mencipta kamu, wahai manusia. Kenapa kamu tak bertasbih kepada Allah? Kenapa kamu tak puji Allah sahaja? Maka bila Allah yang ciptakan manusia, maka tabiat manusia dah faminkum kafirun. Maka sebahagian besar manusia engkar, tak nak taat, tak nak tasbih, tak nak puji Allah. Itu tak nak mengesahkan Allah sebahagian besar. Wa minkum mu'minun, dan sebahagian kecil yang lain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua golongan manusia. Satu golongan yang enggan, satu golongan yang tidak enggan. Itu maksud dia. Dan sebahagian besar engkar. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat. Walaupun kamu enggan mengikuti arahan dia, Allah Maha melihat apa perbuatan kamu, dan Allah akan hukum kamu bila pergi ke menemui dia masing-masing. Untuk golongan yang taat pula, untuk golongan yang beriman pula, Allah akan balas juga untuk syurga Allah bila pergi ke hari akhirat nanti. Maka ayat ketiga Allah cerita lagi kudrat dia, wahai hamba. Untuk kita berfikir, tengok bahawa Allah menciptakan, bahawasanya bila berulang kali dia ceritakan dia yang ciptakan langit dan bumi. Tadi menciptakan manusia, dia juga yang menciptakan langit. Nah, ceritanya manusia, langit dan bumi bukan berlaku sendiri, hanya Allah yang mencipta. Jasa Allah amat besar. Memandangkan jasa dia amat besar. Bila kita baca berulang kali, kita perlu sedar besarnya jasa Allah. Sebab itulah bila kita bercuti ke, kita buat apa-apa kerja ke, tengok langit, tengok bumi, tengok segala ciptaan Allah, maka kena zahirkan dalam diri kita. Kita mengenali alam, mengenali langit, mengenali bumi, mengenali juga dia punya pencipta, dia punya pengurus tadbir tersebut, itu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan segala langit bumi ini bukan sia-sia sebenarnya, untuk menguji manusia dan memberi kenikmatan kepada manusia sebelum manusia hidup dunia ini. Bila Allah tamat tempoh untuk mengujian manusia, maka segala langit bumi Allah akan hancurkan semua sekali. Pasal untuk jasa kepada manusia saja. Tengok ayat dia. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Apa dia kebenaran? Maka nak ceritanya, wahai hamba, aku cipta kamu dengan kebenaran ni, yakni benar aku cipta, sebut jasa aku yang besar, maka kenalilah aku pasal aku esa, tidak ada makhluk-makhluk lain yang boleh mencipta sebagaimana yang aku ciptakan. Lepas itu, bukan setakat langit dan bumi, maka wasawwarakum, dan dia membentuk kamu, membentuk manusia juga, fa ahsana, paling baik. Maka manusia ini, di samping Allah ciptakan langit dan bumi, kudrat Allah juga mampu mencipta manusia, membentuk manusia dengan fa ahsana, dengan amat-amat sempurna, amat-amat cantik. Kita kena bersyukur sempurnanya kita, sempurnanya rupa parah kita, keluarga kita, sempurna dah. Suaraku, dan bentuk kamu itu wa ilaihil masir, dan bila dia bentuk semua sekali, adakah kita bersyukur dengan pembentukan dan kesempurnaan diri kita? Kenapa? Kalau kita tak bersyukur, maka kena ingat bahawasanya akan ditanya balik. Kerana wa ilaihil masir, bila kita mati, kita pasti pergi menemui dia, dan dia akan bertanya balik sejauh mana kita bersyukur dengan jasa-jasa Allah
yang amat besar yang dia telah ciptakan untuk kita sebagai manusia. Itu bab dalil tentang kudrat. Maka ayat yang keempat pula dalil mengenai ilmu. Tadi kudrat, ini ilmu. Sebab tu kadang-kadang bila kita tak kenal dia, kita syirik ilmu. Tadi syirik kepada kudrat, syirik kepada urus tabir, itu bentuk-bentuk syirik. Mana Allah kenalkan sini, bila dia dia saja maha ilmu, tiba-tiba kita mengatakan makhluk lain juga tahu benda-benda gaib ini. Maka itu kita syirik dalam ilmu. Tengok Allah kata apa? Ya'lamu ma fis samawati wal ardi, dan dialah saja yang mengetahui apa yang di langit dan ada di bumi. Lepas tu wa ya'lamu ma tusirruna, dan dia saja yang mengetahui apa yang dirahsiakan, wa ma yu'linuna, dan apa yang tak dirahsiakan, yang jelas nyata pun dia tahu juga. Ilmu Allah maha luas, dia tahu segala-galanya, benda yang gaib dan benda yang nyata, dan tidak ada makhluk lain selain dia yang mengetahui. Kalau kita meletakkan ada makhluk yang mengetahui benda gaib, maka kita telah mengambil sifat Allah kepada manusia tersebut. Itulah kesyirikan sebenarnya. Maka bukan setakat itu saja, wallahu alimun bidzatis sudur, bahkan Allah maha mengetahui apa-apa yang ada dalam hati kamu pun dan dada kamu pun, Allah maha mengetahuinya. Tahu semua sekali. Manusia tak tahu, kena ingat situ. Yang kelima, ayat yang kelima. Yang kelima, setelah Allah memperkenalkan diri dia, memperkenalkan sifat dia, memperkenalkan kudrat dia, memperkenalkan ilmu dia, maha berilmu, memperkenalkan segala sifat dia, maka kalau manusia tidak balas jasa Allah, manusia tidak bersyukur lagi, maka ketahuilah bahawa manusia, sebelum kamu, aku dah hukum kaum-kaum lain sebelum kamu. Kita panggil ayat dipanggil takhwif duniawi, ayat ancaman atas dunia lagi. Tengok baca bagaimana Allah ancam kita kerana tak membalas jasa Allah, tak mengenang, tak tengok segala yang ada langit di bumi ini untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru, belumkah datang pada kamu berita-berita orang yang enggan, orang yang engkar, orang kafir. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru, takkah datang sebarang berita kepada kamu tentang orang yang enggan mengesahkan Allah, orang yang enggan patuh dengan Allah, orang yang enggan untuk membalas jasa Allah. Itu maksudnya enggan. Min qablu, sebelum kamu. Bagaimana? Fazaqu, bagaimana mereka telah merasakan, aku telah merasa kepada mereka, wabala amrihin, akibat buruk. Ancaman buruk, aku telah turun musibah kepada mereka, aku hukum mereka, amrihim, atas urusan mereka tidak peduli, tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, tak patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia lagi kami dah hancurkan mereka, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Nuh, banyak kaum-kaum dahulu Allah hukum pasal keengganan mereka. Itu atas dunia. Di hari akhirat, walahum azabun ali, bagi mereka azab akhirat lagi-lagi amat-amat pedih, amat-amat sakit menunggu hari akhirat. Allah akan hukum mereka kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kenapa semacam itu? Zalika, yang balasan yang Allah hukum kepada mereka itu sebenarnya bi'annahu sesungguhnya kanat ta'tihim, telah datang pada mereka kaum-kaum yang dahulu. Kaum-kaum Ad, kaum Thamud telah datang apa? Rusuluhum, rasul-rasul mereka. Nabi Musa datang, Nabi Isa datang, Nabi Nuh datang. Bil bayyinati, membawa bukti-bukti, bawa kitab masing-masing, membawa mujizat masing-masing. Nak cerita kena suruh beriman juga, suruh tengok kitab juga. Faqalu, tapi kaum tadi, umat tadi, Abasyarum yahtadunana, apakah manusia tadi memberi petunjuk tapi mereka kufur ingkar. Patutkah manusia menjadi rasul memberi petunjuk kepada kami? Maka dia kata apa? Rasul tadi,
kamu manusia, kenapa kamu ni Allah utuskan untuk memberi petunjuk kepada kami? Kan patut kalau malaikat ke datang sebagai rasul ajar kami baru kami ikut. Ini kan manusia macam kami juga. Maknanya manusia sama manusia ini dia ada rasa dengki, iri hati kepada kalau orang sama-sama manusia menjadi rasul. Dia nak kalau malaikat ke, kenapa macam tu? Dia nak orang yang boleh ajar mereka ini, orang-orang yang ada kuasa sakti, orang yang rasa hebat, lebih pada mereka lah. Baru mereka terima. Sebab itu sekarang ini pun, manusia-manusia ini amat tertarik dengan orang yang ada kuasa-kuasa sihir, kuasa-kuasa luar biasa, baru dia ikut. Kalau biasa tu, dia enggan terima juga. Maka kesan daripada mereka tolak tersebut, kesan mereka tanya macam tu, kesan mereka tolak tersebut, maka watawal fakafaru, maka mereka telah mengingkari. Bila mereka mengingkari, Allah kata wastaghnallahu, Allah tak rugi apa pun. Kalau kamu tolak, kalau kamu tak belajar, kamu tak nak ikuti arahan Allah, tak nak ikuti arahan Rasul, Allah kata aku maha kaya. Aku tak perlu kamu pun. Kamu ikut ke, kamu tak ikut ke? Kalau kamu tak ikut ke, aku tak rugi pun. Kalau kamu ikut ke, aku tak naik darjat pun. Pasal Allah maha kaya. Wallahu ghaniyun, wallahu ghaniyun. Hamid Allah maha kaya dan maha terpuji. Itulah tentang penegasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang ketujuh pula Allah cerita balik tentang adanya hari akhirat. Wahai hamba, kamu kena ingat, kalau kamu tolak, kalau kamu tak ikhtiar masa atas dunia, kalau kamu tak bersyukur, tak kenal aku yang mencipta segala-gala yang aku cerita ayat 1 hingga ayat 6 tadi, kalau kamu tak balas jasa, tak bersyukur, tak mengesahkan Allah dengan dalil dan bukti yang sebegitu jitu, maka pasti kamu akan dihukum di hari akhirat nanti. Bila kau mati, pasti kamu datang menemui aku. Maka Allah cerita sabit dengan adanya hari akhirat pada ayat yang ketujuh. Tengok ayat 7. Za'amal ladzina kafaru, maka mengesyaki orang-orang yang kafir, yang orang-orang yang kafir tadi, orang yang tolak tadi, dia kata apa? Allan yub'atsu, dia kata bahawa tak mungkin kita akan dibangkitkan balik. Itu orang Arab Jahiliyah lah. Orang Arab Jahiliyah ni, bagi mereka dunia saja alam dia. Akhirat tidak ada. Pasal apa dia akhirat tak ada? Pasal bagi orang Arab dia tak ada kitab. Bila orang tak ada kitab, dia tak tahu cerita akhirat. Kita orang Islam ini dah tahu ada hari akhirat pasal kita dengar kitab ataupun orang cerita tentang kitab. Maka kita pun tahu ada hari akhirat, kita pergi menemui hari akhirat. Itu untuk depa, untuk orang Arab dia tak tahu. Tapi ibrah untuk dia orang, dia tak ada wahyu. Untuk kita, walaupun kita tahu hari akhirat, untuk kita pula ibrah dia, kita tidak ada persiapan nak pergi hari akhirat kerana kita tidak berulang-ulang kali dengar ayat-ayat akhirat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita apalah orang lain jarang sekali dia baca ayat-ayat akhirat. Kalau dia baca boleh tak faham, maka persiapan kita, ikhtiar kita jarang-jarang ataupun tak begitu sempurna nak pergi ke hari akhirat. Hari dibangkitkan semula. Maka tidak akan dibangkitkan. Maka Allah pun bagi tahu, qul, katakan, bala, bahkan ada pasti ada. Warabbi la tub'atsunna, Tuhan kami pasti bangkitkan, Tuhanku pasti bangkitkan semua sekali. Bukan setakat bangkit, hidupkan balik lepas mati itu tak ada mustahak sangat. Yang mustahaknya thumma, itu mustahak ni. Orang mati hidup balik tak penting, tak menakutkan. Yang kita menakutkan ialah lepas dibangkitkan semula, thumma apa dia? Latunabbaunna, maka mereka akan diberitahu. Diberitahu apa? Bima amiltum. Apa-apa amalan yang mereka lakukan atas dunia dahulu. Kamu tengok kitab aku tak? Amalan kamu sama kitab aku tak? Akidah kamu tak? Aku ke amalan-amalan lain? Itu maksudnya hidupkan balik tak risau sangat. Hidup balik dia tanya apakah
jasa kita. Apakah amalan-amalan kita masa atas dunia, itu yang lebih penting lagi. Tak terlepas. Wazalika, dan itulah yang menakutkan segala amalan kita ini dicek, dikira satu persatu. Itulah yang menakutkan. Wadzalika, dan itulah alallahi yasir. Dan itulah Allah, amat mudah bagi Allah untuk membuat perkara-perkara ini. Walaupun umur kita berpuluh-puluh tahun pun, tapi setiap saat dicatat segala amalan-amalan kita, segala perilaku-perilaku kita. Maka kesan daripada adanya hari akhirat, kesan daripada Allah akan tanya soal kita, setiap segala sesuatu, setiap A hingga Z dia akan tanya, benda kecil ke benda besar ke akan ditanya. Maka wahai hamba, maka Allah ugut kita lah. Allah bagi tahu kita, tanda sayang kita. Maknanya Allah tegur kita dengan teguran membina, tanda sayang dia. Wahai hamba, memandangkan azab yang amat berat yang aku azab kamu kalau kamu tak berikhtiar masa atas dunia. Maka fa'aminu billah, berimanlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni beriman dengan Allah, yakni macam mana? Memahami segala rukun-rukun iman yang aku catatkan dalam kitab aku. Itu je. Faham semua rukun iman, maka beriman betul-betul dengan sempurna, dan juga wa rasulihi, dan juga rasul-rasul aku, dengan mengikuti segala amalan-amalan rasul aku sebagai dalam hadisnya. Maka bila kamu ikut Quran, ikut sunnah yang wahyu tadi, apa kitab hadis tadi, maka wan nuril lazi, maka itulah penerangan kepada cahaya-cahaya yang dikeluarkan oleh Al-Quran tadi sebagai cahaya untuk menerangi segala kegelapan kamu. Maknanya anzalna, diturunkan Al-Quran semuanya ada diturunkan pada yang kami turunkan semua dalam Al-Quran, semua ada situ. Maka dengan kamu memahami Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, maka itulah sebenarnya keluar cahaya daripada kegelapan-kegelapan kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan pengetahuan Allah amat jelas, amat mendalam mengenai apa yang kamu kerjakan, kamu amalkan masa atas dunia. Maka Allah berceritalah ugutan hari akhirat. Nak sabit dengan hari akhirat lagi. Kenapa Allah cerita pada hari akhirat ini? Allah nak ceritanya infak tadi akan berkait rapat dengan amalan-amalan yang kita untuk kita pergi menemui Allah nanti. Yauma yajma'ukum. Yauma yajma'ukum. Pada hari yajma'ukum, dia mengumpulkan. Dia mengumpulkan siapa? Dia mengumpulkan semua manusia-manusia. Liyaumi, suatu pada hari. Al-jam'i, pada hari berkumpul di pada masyar nanti. Suatu pada hari akhirat. Di mana bila sangkakala kedua dibunyikan, semua manusia dikumpulkan di pada masyar dalam keadaan amat mengerikan ketika itu. Zalika yaumut tagha. Ini surah At-Tagha ni. Ini surah At-Taghabun ni baru sebut yaumut taghabun. Yaumut taghabun. Pada hari akan ditampakkan semua kesalahan-kesalahan dan kerugian-kerugian kamu. Maksud At-Taghabun ini ialah kerugian, kesalahan-kesalahan kamu dinampakkan dan kamu benar-benar rugi ketika itu. Itu At-Taghabun. Maka yaumut taghabun, pada hari ditampakkan segala kesalahan-kesalahan kamu dan amat-amat rugi kamu ketika itu. Kenapa? Pasal kamu tidak ada ikhtiar masa dunia tadi. Infak dan jihad jauh sekali kamu suka dengan dunia saja. Wa may yu'min billahi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, atas dunia dulu dia berinfak ke, dia berjihad ke, dia melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan sempurna. Wa ya'mal, dan mengerjakan amal soleh, wa ya'mal solehan, dia beramal dengan amal-amal soleh, yakni amalan seperti mana rasul-rasul dan sahabat beramal. Bila rasul tintah suruh infak, wa anfiqu, mereka berinfak. Maka ketika itu saja, bila dia buat perkara-perkara amal soleh, beriman dengan Allah, sempurnakan rukun iman, sempurnakan rukun Islam seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi dua perkara tersebut, maka apa kebaikan dia? Yukaffir anhu sayyiatihi. Allah akan menghapuskan darinya segala kesalahan, segala dosa-dosa kamu. Maka pahala pun dapat, dosa dihapuskan. Itu kesan dia dua perkara tadi. Maka bila
pahala ditambahkan, dosa dihabiskan, maka dengan rahmat Allah, wa yudkhilhu jannatin tajri, maka dia masukkan syurga, kita semua ke syurga dia yang memenuhi tuntutan tadi. Yang taat dengan Allah, yang ikut segala yang Allah pesan, yang Allah ancam, yang Allah beri khabar gembira, maka dia ikut semua. Maka Allah kata, wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka dia akan masuk ke dalam syurganya, di mana dalam syurga tersebut di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, ada air, istana dalam air dan sungai, cantik sangat. Khalidina fiha, dan kekal selama-lamanya di syurga. Semoga Allah pilih kita, keluarga kita dan jemaah kita termasuk dalam golongan Allah bagi syurga dan kekal dalam syurga. Abada fiha, abada selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim, itulah sebenarnya keuntungan yang amat besar yang diberikan Allah. Kenapa? Kerana tadi kerana manusia tadi fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril lazi anzalna, beramal dengan kitab Al-Quran yang dia diturunkan untuk kita semua, maka kesannya kita taat dengan Allah. Bila kita taat dengan Allah, Allah bagi pahala, Allah hapuskan dosa, dan Allah bagi syurga yang kekal selama-lamanya. Dan bagi orang yang tadi, bagi orang sebalik tu, bagi orang yang tak taat dengan Allah, bagi orang yang malas mengikuti Quran, walaupun Allah kata Quran sebagai cahaya menyuluh kegelapan tadi, dia enggan, dia engkar, maka dia tak nak belajar, dia tak memahami, jauh sekali memahami dan beramalnya, ataupun dia beramal dengan perkara-perkara yang tak sama dengan Al-Quran, untuk golongan ini Allah ancam dengan dia. Apa dia? Dengan ancaman takhwif ukhrawi, ancaman di akhirat. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang engkar dengan arahan Allah, seperti mana ayat 1 hingga ayat 9 di atas. Tak taat dengan Allah dengan sempurna, tak mengamalkan rukun iman dengan sempurna, beramal pun tak sempurna, bukan tak buat, tak sempurna. Lepas tu akazzabu bi ayatina, dan mendustakan dengan ayat-ayat Allah. Bukan setakat mendusta, mereka tak memahami, mereka tak belajar, dan amalan-amalan mereka bercanggah dengan arahan Allah, itu termasuk mendustakan. Maka untuk golongan ini, ulaika ashabun nar, mereka lah mereka yang mempunyai sifat-sifat seperti tadi, adalah ashabun nar, ahli neraka. Dia menjadi ahli neraka, dan bukan setakat ahli neraka, khalidina fiha, kekal selama-lamanya, pasal dia buat perkara-perkara kesyirikan dalam akidah mereka. Maka kekal dalam neraka jahanam ini sebenarnya wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali sebenarnya. Maka kesan daripada mereka yang menolak ayat-ayat Al-Quran tadi, tidak bersungguh-sungguh beramal dengan hari akhirat tadi, maka kehidupan mereka adalah kehidupan dunia sahaja. Kehidupan mereka bergembira dengan keindahan dunia, pasal mereka rasa seronok sangat hidup di dunia. Cumanya mereka duk risau bila berlaku musibah, bila berlaku malapetaka, mereka pun mengumpul duit-duit untuk menyelesaikan masalah-masalah bakal pendatang tersebut. Itu mereka takut. Mereka takut berlaku satu-satu masalah masa depan, maka mereka lagi kedekut, tak nak infak. Maka Allah pun ceritalah sebenarnya sebenarnya tidak ada kesusahan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Setiap bencana yang menimpa kamu, bencana luar ke, bencana alam ke, bencana diri kamu sendiri ke, tidak akan berlaku kecuali diizin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kamu saja. Jadi bila kamu ditimpa musibah, sebenarnya itu ujian Allah. Bila timpa musibah, kamu bersabar, maka Allah akan bagi kebajikan baginya. Dan nak cerita di sininya, bila dengan izin Allah inilah maksudnya percaya dengan takdir. Rukun iman kita ada percaya dengan takdir, qada dan qadar. Maka di situlah izin Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk elak takdir, untuk menjauhi takdir, untuk berubah takdir yang Allah telah tetapkan, ialah dengan
banyak berdoa, banyak berinfak, berbuat baik dengan sama-sama orang Muslim. Itu cara-cara dia. Maka itulah kaedah cara penyelesaian dia. Maka wa may yu'min billah wa may yu'min dan sesiapa yang beriman kepada Allah maka yahdi qalbahu, maka Allah beri hidayah, buka hati dia untuk menerima takdir yang telah berlaku tadi. Kalau katalah tak sembuh juga, tak hilang juga, musibah datang juga, maka sebab dia memahami rukun iman dengan sempurna, percaya dengan qada dan qadar, maka Allah akan buka hatinya. Allah akan buka hatinya menerima seadanya musibah yang menimpa mereka tadi, dan mereka mengetahui bahawa musibah yang menimpa mereka ialah penyucian dosa bagi mereka sebenarnya. Penyucian dosa bagi mereka sebenarnya. Sebab itu bila Nabi ziarah sahabat-sahabat yang sakit macam mana pun, Nabi kata apa? La basa, jangan takut. Ini biasa ya ni. Ini sakit ni biasa aja. Pasal apa? Pasal yang pentingnya dia telah menyucikan dosa kamu. Kamu sakit ini tak ada apa-apa. Yang pentingnya dosa kamu dicucikan, maka hari akhirat kamu akan pergi dengan tidak ada dosa lagi. Itu maksudnya. Maka billahi yahdi qalbah, maka itulah menyucikan hati kamu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui setiap apa yang kamu rasa ataupun kamu beramal ataupun kamu memikirkan semua sekali. Jadi oleh memandangkan percaya dengan takdir pun masuk rukun iman, maka cara nak atasi dia, cara nak atasi dia walaupun diuji, kena sabar, diuji dengan mewah, kena bersyukur. Yang penting wa atiullah, ikut Allah saja. Wa atiullah, ikut Allah dengan mempelajari dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga beriman sepenuhnya dengan rukun-rukun iman. Lepas tu wa ati'ur rasul, dan ikut Rasul sebagaimana dalam hadis-hadisnya, beramal seperti mana amalan-amalan sunnah. Yakni wa ati'ullah wa ati'ur rasul, yang rukun iman dan rukun Islam daripada Al-Quran dan daripada Al-Hadis. Kena pegang dua perkara tersebut, belajar dua perkara tersebut, faham dua perkara tersebut, baru memenuhi tuntutan. Kalau fa in tawallaitum, kalau tak buat perkara ini, kalau tak buat dua perkara ini, tak mengaji Quran pun tak faham, hadis pun tak faham, tak belajar ataupun sombong, maka fa in tawallaitum, mereka berpaling dari dua perkara ini, fa innama ala rasulina, maka sungguh buruk kamulah yang menderita, sungguh buruk keburukan, sungguh buruk balasan yang kamu akan menderita balasannya nanti. Kerana apa? Kerana al-balaghul mubin, kerana kewajiban Rasul kami hanya menyampaikan perintah dengan jelas nyata. Rasul-Rasul kami hanya menyampaikan saja, tapi kamu engkar, sangat sungguh buruk balasan, menderita balasan yang akan terima buruklah. Kalau kamu berpaling, sungguh buruk balasan-balasan yang kamu akan terima, kerana Rasul kami hanya menyampaikan saja, tapi atas kamu yang menerima kesan dia. Maka ayat ke-13, penutup ketauhidan, Allah buat dakwa tauhid. Nak kaitkan dengan wahai hamba memandangkan Allah dia cerita atas tadi, segala sifat-sifat dia, ancaman dia. Jadi memandangkan kamu nak pergi hari akhirat, nak pergi jumpa Allah. Siapa dia Allah? Maka Allahu la ilaha illahu, Allah tiada ilah yang lain melainkan dia saja. Ada hajat, minta dengan dia supaya dia sempurnakan. Ada masalah, minta dengan dia supaya dia selesaikan. Pergantungan hati kamu semua sekali dengan dia sahaja, tidak ada selain dia. Allahu la ilaha illahu. Lepas tu memandangkan dia sahaja yang berkuasa segala-galanya. Dia maha kudrat, maha ilmu, maha tahu benda gaib, maha segala-galanya. Yang kita cerita ayat 1 hingga ayat 12. Oleh itu hamba wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dengan dialah saja kamu perlu bertawakal, menyerahkan diri 100% kepada dia saja, kerana dia mempunyai sifat-sifat yang seumpama itu. Habis Allah memperkenalkan diri dia,
memperkenalkan sifat-sifat dia, mengancam golongan yang tak taat dengan dia, maka dia tutup dengan dakwa tauhid, yakni Allah Esa, Allah berkuasa segala-galanya. Dengan dia sahaja perlu doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan dia saja kamu perlu menghambakan diri, dengan dia saja kamu perlu minta bantuan dan pertolongan. Maka ayat 14 bahagian kedua. Bahagian kedua 14 hingga ayat 18 baru masuk infak. Kenapa Allah kaitkan? Dia nak kait, wahai hamba, segala yang di atas tadi akan tercapai kalau kamu melaksanakan semasa kamu hidup di dunia dengan umur munazimah, dengan hubungan kamu sesama manusia, dengan mengeluarkan infak dalam kehidupan seharian kamu. Tengok ayat yang ke-14. Masuk bahagian kedua, ayat umur munazimah, dipanggil ayat berhubung sama manusia dengan cara mana? Memenuhi tuntutan Allah dengan mengeluarkan infak. Tengok ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Inna sesungguhnya min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sama semalam juga. Sama ayat semalam. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada isteri-isteri kamu, sebahagian pada anak-anak kamu adalah musuh kamu. Kalau kamu salah guna anak kamu, harta kamu, dia akan menjadi musuh kamu yang nyata. Tetapi kalau kamu guna dengan cara yang betul, dengan harta kamu, dengan anak kamu, kamu akan dapat untung atau untung yang berganda, untung yang jelas, untung yang benar. Itu maksud dia. Itu maksud dia ayat ni. Sama dengan semalam juga, musuh. Maka memandangkan anak dan harta kamu ini, isteri dan anak-anak kamu ini adalah musuh bagi kamu, maka fahzaruhum, maka berwaspadalah dengan mereka. Waspadalah dengan mereka. Jangan ikut sangat bila ada mereka, kalau bertembung di antara arahan Allah dengan arahan mereka, ikutilah arahan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ni pun juga asbabun nuzul dengan semalam juga. Sama juga asbabun nuzul dia. Iaitu bila sahabat-sahabat diarahkan berhijrah ke Madinah, ada segelintir sahabat yang tak nak berhijrah kerana harta dia banyak, bini dia larang, anak-anak dia pun larang dia. Maka dia tak nak berhijrah. Bila dia tak nak berhijrah, tunggu setahun, 2 tahun baru berhijrah. Tapi bila dia pergi di Madinah, dia rasa rugi sangat pasal semua sahabat-sahabat dia semua tinggi-tinggi ilmu, dah jadi ulama-ulama, dah semua dapat semua dah. Kesan mereka berhijrah di Madinah, maka dia marah. Dia rasa marah kalau macam ni, dia balik dia nak balun isteri dia dan anak-anak dia pasal halang dia untuk berhijrah ke Madinah ketika itu. Maka Allah larang dia, jangan kamu pukul dia, jangan kamu buat sesuatu dengan dia. Wa in ta'fu, dan jika kamu maafkan dia, anak isteri kamu yang halang kamu tadi, maafkan dia lah. Wa in ta'fu, dan jika kamu maafkan dia, wa taghfiru, dan wa in ta'fu wa tasfahu, dan kamu maafkan dia, wa tasfahu, dan kamu berlapang dada dengan dia, dah berlaku dah. Wa taghfiru, dan kalian mengampuni dia, fa innallaha ghafur, Allah mengampuni kamu. Tapi kena ingatlah, bila ingat lain kali, jangan menjadi berwaspada dengan dia. Kalau berlaku lain kali, berlaku pertembungan di antara arahan Allah dengan kehendak dunia mereka, maka pilihlah kehendak Allah. Tapi dah berlaku tadi, maafkan dia lah, kesian dengan dia, berlapang dada lah, dan ampuni dia. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Berdoa dengan Allah, bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala di atas ketelanjuran kamu itu. Itu betul ya. Sama juga dengan asbabun nuzul ayat yang semalam juga. Ayat ke-15. Apa dia? Lagi di samping keluarga tadi, innama amwal, sama juga, innama amwalukum, sesungguhnya segala harta kamu. Sesungguhnya segala harta kamu yang banyak sangat yang Allah bagi harta kamu tersebut. Wa auladukum, dan anak-anak kamu yang kamu rasa bahagia sangat dengan anak-anak kamu tadi, sebenarnya Allah bagi, Allah anugerahkan
keluarga yang besar, anak penak dan juga harta-harta tadi sebenarnya untuk kamu ialah fitnatun, sebagai ujian ataupun fitnah. Fitnah untuk kamu. Kalau kamu menjalankan betul-betul seperti mana arahan Allah, maka kamu telah lulus fitnah tersebut dan kamu akan diberi keuntungan yang besar sekali bila pergi menemui Allah. Bila kamu selesai sabar memenuhi yang benar, yang ini segala harta kamu ada hak orang lain, infakkan dia, segala anak-anak kamu bagi harta dengan dia, bagi ilmu dengan dia, dia taat dengan kamu, dia taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebenar-benar keuntungan yang paling-paling besar. Kamu telah lulus ujian, kamu telah berjaya memenuhi ujian, melepasi ujian Allah tersebut. Dan wallahu, dan Allah indahu, di sisi Allah sebenarnya orang yang berjaya buat perkara-perkara guna harta anak dengan cara yang betul tadi, maka di sisi Allah ajrun azim, pahala yang amat-amat besar. Pahala yang amat-amat besar. Untung lagi pada orang yang tak ada anak, untung lagi orang yang tak ada harta. Berbeza. Orang yang ada harta tapi harta dia diguna untuk jalan Allah, maka dia bukan harta dia duduk kat ni, dia tak bakhil kedekut, maka Allah kata dia jauh lebih untung lagi daripada orang yang tak ada harta, kerana dia ajrun azim, pahala yang amat-amat besar untuk dia sebenarnya. Dah banyak kita kisah tengok para sahabat yang mana dah di antara orang kaya dengan orang yang miskin dah. Orang kaya dengan orang miskin sama amal sama banyak, solat berjemaah, berzikir, tajuk semua sekali. Maka orang miskin tak dirasa tak puas hati pasal sahabat tadi dia nak berlumba untuk pergi ke dia ayat wasabi belajar. Berlumba-lumbalah kamu nak mendahului masing-masing dalam beramal dengan Allah. Ini sahabat. Sahabat berebut nak beramal, berebut nak buat baik jalan Allah, nak jadi nombor satu, nombor dua. Kita kena jadi macam tu. Pasal berebut untuk akhirat ini amat-amat dituntut pasal ayat wasabiqu tadi, ayat-ayat berlumba-lumba tadi. Maka sahabat yang miskin tadi rasa sedih. Sedihnya, aku miskin, aku tak boleh infak. Dia tanya tu dah. Dia pergi jumpa Nabi, wahai Rasulullah, kami sebenarnya rasa sedih sangatlah pasal kami tak boleh berlumba-lumba dengan orang kaya. Pasal dia ada peluang infak, kami tak ada peluang infak. Bagilah doa kepada aku supaya aku boleh lawan dia tak dibalik. Aku nak berlumba dengan dia balik tak dibalik. Maka Nabi pun baca, ajar doa. Ajar doa satu zikir, ajar zikir. Dia pun seronok lah. Oh, kita berlawan orang kaya tadi. Maka duduk 2-3 hari, orang kaya pun dapat juga zikir tersebut. Maka dia buat juga. Maka dia pergi jumpa lagi. Wahai Rasulullah, orang kaya pun dapat juga dah zikir ni. Kami tak boleh lawan dia lagi. Maka Nabi jawab, itulah takdir Allah. Orang kaya memang dia nak naikkan darjat dia. Pasal dia boleh jaga hati dia untuk tak menjadikan harta yang Allah bagi pinjam tersebut sebagai hak mutlak diri dia. Tak boleh buat apalah. Untung jadi orang kaya. Itu maksudnya. Kalau yang tak tamak lah. Maka mana tadi ayat bawah tadi? Wallahu indahu ajrun azim. Itu ayat yang ke-15. Ayat ke-16. Jadi memandangkan jaga harta, jaga anak penak daripada kita lara dengan mereka, rasa bakhil dengan harta kita, maka cara dia Allah buat, oleh itu wahai hamba, kalau kamu ada perasaan tak nak ikut perkara-perkara ini, ikut dengan lengguk dunia ini, maka fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah, takutlah dengan Allah, takutlah dengan Allah dan jaga hukum-hukum dia. Yang ni ikut arahan dia lah. Kalau kamu rasa berat, rasa susah nak buat perkara-perkara ini, maka fattakullah, bertakwa dengan Allah, maka mastata'tum, sesuai kemampuan kamu semua, ikut kemampuan kamu semua, maka wasma'u, dan dengarlah, wa ati'u, dan ta'alah. Tengok ni Allah kata ni. Ini penting maka bertakwa kamu semua supaya kamu dengarlah pengajaran daripada kitab Al-Quran semua, dengar semua, taat semua sekali ayat Al-Quran, arahan-arahan Nabi semua, baru kamu berjaya. Dan yang penting sekali ayat kata wa anfiqu, untuk memastikan kamu taat, memastikan kamu berjaya, memastikan keimanan kamu tadi, mana Allah mengarahkan wa anfiqu, dan infaklah harta-harta kamu, khairan, harta-harta yang baik,
di harta kamu yang kamu buat baik. Jangan buat yang kamu tak nak saja. Dah. Nak bagi benda, bagi yang buruk-buruk, yang busuk kamu tak nak dah. Bagi tak boleh. Maka dalam surah Al-Baqarah pun ayat 268 pun definisi infak ini ialah mengeluarkan benda yang kita sayang. Tuan balik cek nanti lah. Tak sempat masa dah. 268 definisi infak ialah kamu kena infak kepada harta-harta yang terbaik di antara kamu. Wa anfiqu, ni ulang balik. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan infaklah harta-harta yang baik bagi diri kamu. Maka bila ada perkara tu, dah, ini arahan dia, maka kalau kan sebaliknya, wa mayu qasuha, agar dan barang siapa yuqasuha, barang siapa yang dipelihara daripada kedekut. Barang siapa yang dia tak sayang dengan harta nak infak manjang je, barang siapa pelihara, maka sebenarnya Allah kata, barang siapa yang dalam hati dia tu dia rasa susah nak infak, tiba-tiba rasa nak. Maknanya Allah jaga dia dah tu. Allah jaga dia daripada, Allah pelihara dia daripada kedekut tadi. Yuqashuha, orang yang dipelihara daripada kedekut tadi, nafsihi, bagi dirinya, sebenarnya faulaika. Sifat-sifat orang yang dipelihara tadi sebenarnya Allah kata mereka lah sebenarnya humul muflihun, orang yang benar-benar beruntung dunia, beruntung hari akhirat. Kerana beruntung di dunia, segala infak itu Allah akan gandakan di hari akhirat. Allah akan tukarkan kepada nikmat syurga untuk sebagai harta pinjaman oleh Allah di hari akhirat nanti. Tengok ayat yang second last. In tuqridullaha qardan semula ayat. In tuqridullaha qardan hasana, maka jika kamu memberi, tuqridu, jika kamu memberi pinjaman kepada Allah, jika kamu memberi pinjaman Allah, qardan hasana, pinjaman yang baik. Sebenarnya dalam ayat yang lain, pinjaman sini bukan pinjaman yang sebenar. Allah nak galakkan kita berinfak untuk membantu jalan Allah, maka Allah panggil dia nak supaya kita pendorong untuk kita berinfak, dipanggil meminjam. Kita bagi pinjaman balik kepada Allah, harta yang Allah bagi kita pinjam kepada Allah balik. Maknanya kalau meminjamkan Allah pinjaman hasanah yang baik, maka tengok sini, yudha'ifhu, dia akan menggandakannya bagi dunia lagi. Ini kata-kata Allah. Kena pasal inilah sebenarnya bercanggah dengan bisikan syaitan. Syaitan membisikkan kamu akan jatuh miskin dengan kamu infak. Tapi dalam masa yang sama Allah kata, kalau kamu berinfak, Allah akan yudha'ifu, Allah akan gandakan harta kamu tersebut. Dalam ayat Quran 2 kali ganda, 10 kali ganda, 700 kali ganda, dan tak terkira nilai ganda dia. Dalam ayat-ayat lain dalam ayat Al-Quran, yudha'ifu, yang Allah janji ini. Yudha'ifu lakum, untuk kamu. Bukan setakat itu saja. Bukan setakat dia menggandakan harta untuk kamu, harta dunia. Tetapi wa yaghfir lakum, dia akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa yaghfir lakum, dia akan mengampuni dosa-dosa kamu. Lepas tu, pasal apa lepas tu? Wallahu syakuran, dan Allah maha mensyukuri dan maha halim, maha penyantun, maha halus penyantuman dia. Maka pasal Allah amat suka dengan orang yang bersyukur atas harta yang dibagi tadi, ingat jasa dia, balas jasa dia balik. Allah juga akan ingat kepada orang yang memberi pinjaman harta dengan dia, dengan Allah kenalkan diri dia, wallahu syakurun halim, Allah amat mensyukuri dan maha penyantung. Allah amat memberi penghargaan balasan kepada orang golongan yang berbuat baik. Allah amat menghargai atas orang-orang yang membuat golongan yang buat baik kepadanya. Dia tu Maka ayat terakhir, maka penutup dia, maka Allah pun ceritalah kehebatan diri dia, tentang sifat dia. Alimul ghaib, dialah yang maha mengetahui benda yang gaib, wasyahadah, dan yang nyata. Bila kita infak, bila kita berjihad, ada niat nak tunjuk ke orang ke,
dengan tanpa niat nak suruh orang mengikut, bukan niat nak berbangga. Kalau kita berinfak, niat nak suruh orang lain berinfak, dituntut juga. Tapi kalau berinfak tadi ada niat benda lain, niat bukan kerana Allah, niat kerana nak suruh orang muliakan dia ke mimpi ke apa cara lain lagi, maka dia maha mengetahui itu. Ataupun kita berinfak tadi pilih barang-barang yang buruk, yang barang kita tak nak dah. Dia pun Allah maha mengetahui. Maka atas kita tadi, kita berinfak tadi, adakah kita kerana titahan Allah, tanda kita sayang dengan Allah, ataupun cara-cara yang tadi, maka dia maha mengetahui. Yang nyata lebih-lebih lagi lah. Pasal sifat dia Al-Aziz, dia maha Al-Aziz. Bila orang tadi buat perkara-perkara tersebut, maka dia boleh hukum. Dia tak terima, tak ada apa. Orang tak boleh buat apa. Dan walau bagaimanapun, dia Al-Hakim. Dia maha bijaksana. Dia bagi satu sifat keras, satu sifat lembut. Dia maha hakim. Dia maha bijaksana. Kalau dah buat dah macam itu, bertaubat balik, maka dengan bijaksana dia akan ampun dosa tadi dan terima balik infak orang tadi. Itulah hakim. Itulah maha hakim bijaksana. Jadi bila kita terlanjur buat jahat apa ke, dan kita sedar kesalahan-kesalahan kita meminta maaf dengan dia, maka sifat, sebab tu Allah selalu selit sifat-sifat dia dalam ayat Al-Quran. Ada sifat-sifat Al-Hakim, sifat-sifat lembut dia, sifat-sifat lembut Al-Ghafur, Al-Rahim. Sifat-sifat lembut ini dia, kita insaf, kita bertaubat, kita nak kembali dengan dia je, maka dia guna sifat-sifat kelembutan dia ini. Sebab tu sifat lembut Allah jauh melebihi sifat rahmat Allah. Inna rahmatan ghalabat ghadabi. Sesungguhnya sifat rahmat aku jauh lebih besar daripada sifat kemurkaan aku. Makna ceritanya, Allah bila kita sedar, kita insaf, kita bertaubat dengan dia, maka dia amat suka, dan dia guna sifat maha bijaksana dia, maha pengampun dia, ampun segala perangai-perangai lama kita dan terima segala pahala-pahala kita, insya-Allah. Wallahu taala alam. Selesai surah At-Taghabun. Surah yang menjelaskan kerugian-kerugian kesan bila kita tidak berinfak, maka Allah akan zahirkan di hari akhirat nanti kesan-kesan amalan-amalan kita masa atas dunia tadi. Dan ketika itulah kita menyesal pun tak ada guna dah ketika itu. Pasal ketika itu Allah tunjukkan saja. Besok surah At-Talaq, lusa surah At-Tahrim, selesai 10 surah serangkai. Lepas tu 10 terakhir tu kita baca itulah. Tuan hari nak surah Al-Waqi'ah ataupun Al-Mulk, antara dua itulah. Pasal surah Al-Mulk lepas surah At-Tahrim. Surah Al-Waqi'ah, surah sebelum surah Al-Hadid. Memang dia ada perkaitan di antara dua. Dan surah ini pun kita selalu baca malam-malam. Bila kita baca dengan kita dah bertadabbur, insya-Allah kita baca sambil kita faham dan kita itu. Bila kita baca, kita faham, seolah-olah kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kita setiap benda kita mengesahkan. Benar Allah, takutnya Allah, gerunya. Pasal kita membenarkan. Bila kita membenarkan, itulah kita doa kepada Allah. Dan Allah amat peka dengan ketika itu. Penting-pentingnya kita bertadabbur, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'al qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.